bermaksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Ustaz Haji Subri bin Haji Muhammad Arsyad, yang merupakan pengelola Ma'had Ad-Din Ad-Da'wah Al-Islamiyah, masya-Allah. Saya di antara yang mengkagumi Ustaz Sabri kita di Mesir, dan bila dia berada di situ, bila dia naik kapal terbang, dah ada orang jemput dia untuk bagi ceramah. Memang hebat Ustaz Sabri kita ni, alhamdulillah. Yang saya kasihi Ustaz Aiman, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, hari ini saya nak membacakan suatu kisah motivasi. Dia bukan satu riwayat hadis, tetapi satu kisah motivasi. Apabila Panglima Parsi Rustum bertanya, faqalu lahu ma jaa bikum, apa sebab kamu datang kemari? Faqala, maka jawab Panglima Islam, Allahu ta'asna linukhrija man sya'a min ibadihi min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah Ta'ala memerintahkan kami untuk apa dia? Untuk yang bukan kafir pun menyembah Allah, bukan menyembah manusia, tuan-tuan. Rustum yang dengar perkataan ini, dia merasa gemetar. Pasal apa, tuan-tuan? Daripada dia ini satu panglima yang sombong, bila mendengar kata-kata ini, dia menjadi gemetar, dia menjadi kecut, dia menjadi, kalau orang Perak kata Raban Tebin. Kemudian kata panglima ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah, wa min diqid dunya ila sa'atiha, daripada sempitnya dunia ini kepada luasnya dunia. Wa min juril adyan, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Islam ni adil. Tengok Nabi SAW adalah seorang yang akhlaknya tinggi. Baca Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh tauladan yang baik bagi siapa yang mahukan pahala daripada Allah, dan di akhirat dia dimasukkan dia ke dalam syurga. Ikutlah Nabi. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu bapa rahmati Allah, Syekhul Azhar pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Syekh, ma hukmu bi an nahtafila bi maulidir rasul. Wahai Syekh, apa hukum kita menyambut Maulidur Rasul? Syekh Al-Azhari mengatakan, asluhu yajuz, asalnya ia adalah arus pada dasarnya. Wa ahyanan qad yakunu wajiban, kadangkala dia boleh menjadi wajib. Bila dia jadi wajib ni, ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah? Bila la ya'lamuna nas man huwa Muhammad bin Abdullah. Bila orang sudah tidak mengenal siapa itu Muhammad bin Abdullah.
Ketika itu wajib kita membaca tentang sirah Nabi. Wajib kita berselawat ke atas Nabi. Selawat ni ada dua versi. Kadang laju sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kadang bunyinya sayu sallallahu ala Muhammad. Sayu tu sayu. Very sad dengarnya. Tuan-tuan, salahkah kita membaca selawat ke atas Nabi? Nabi menyatakan barang siapa yang tidak berselawat ke atas aku, itulah manusia yang paling kedekut di dalam dunia. Tuan-tuan, salahkah? Adakah ianya merupakan suatu bid'ah? Tak salah kita berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah. Dan kata Syekh ni lagi, janganlah pula dalam kita nak mengenang kisah Nabi ini, kita buat benda-benda bercampur aduk di dalamnya perkara-perkara maksiat, min umuril ma'asi. Tak boleh. Contoh tuan-tuan, kalau kita buat di masjid ada karaoke, yang nyanyi tu pula Pak Imam dengan Tok Bilal, nyanyi lagu hatan, kita bertemu kali ini untuk apa? Jangan. Itu sudah masuk dalam perkara-perkara min umuril maksiatin. Tak boleh. Selawat, ya, kita selawat ramai-ramai, buat halaqah berselawat. Kemudian penceramah akan memberitahu tentang akhlak Nabi, tentang bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada masalah. Pernah dalam satu riwayat tuan-tuan, apabila Nabi pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tanya, hal indana minat ta'am? Wahai Aisyah, isteriku al-mahbubah yang tercinta, ada apa benda yang boleh kita makan? Aisyah jawab, ma indana ta'am, tak ada apa yang boleh dimakan wahai Rasulullah, wahai kekandaku. Nabi yang masih apa orang kata, masa subuh tadi, sampailah tuan-tuan, ya, sampailah ke tengah hari, Nabi mengatakan Allahumma inni shaim. Tuan-tuan, kalau kita tak makan daripada subuh, maka Nabi menyatakan Allahumma inni shaim, Allahumma ya Allah, aku berpuasa. Tuan-tuan, fa kharaja, lalu Nabi pergi keluar untuk salat zuhur di masjid. Datanglah Az-Zairah, seorang penziarah perempuan, membawa kuih namanya Haisun, kuih yang manis. Lalu bila Nabi balik daripada salat, Aisyah kata, ya Rasulullah, ja'ana Zairah, datang kepada kita seorang penziarah perempuan, dia membawa kuih namanya Aisyun. Nabi ni tuan-tuan, akhlaknya cukup hebat. Nabi kata, aku tak makan pun tak apa. Tak, kalau ada makanan ini, dahulukan orang miskin. Ini Nabi. Tak macam kita tuan-tuan, kita balun dulu. Kalau ada orang miskin, bagi orang miskin dulu. Aku berlapar pun tak apa, aku minum air kosong pun tak apa. Ini Nabi. Tapi bila Aisyah tengok Nabi, mukanya sudah pucat, tangannya sudah menggeletar, lalu Aisyah kata, khaba'tu laka hayisun. Tuan-tuan, kalau bahasa Arab khabak tu maknanya aku sorokkan.
Kasar bunyinya tu. Aku sorokkan. Tapi tuan-tuan, kalau dalam bahasa Melayu, aku simpankan untukmu kuih hayisun ini, yang manis ini, supaya kamu dapat makan, wahai Rasulullah. Lalu Nabi menyatakan, Faktini, bawa kepada aku kuih hayisun itu. Lalu Nabi membaca doa. Nabi makan. Lalu Nabi menyatakan, tadi aku puasa, sekarang aku berbuka. Tuan-tuan, ulama hadis mengatakan ini khususan hanyalah untuk puasa sunat sahaja, bukan puasa Ramadan. Ibu-ibu, kalau suami suruh goreng, ni puasa pertama Ramadan, suruh goreng nasi goreng, jangan ibu-ibu. Kalau suami kata, oi gorengkan aku nasi goreng, apalah bang, ini kan puasa pertama ni, puasalah bang, oi derhaka kamu. Dah, suami tu derhaka kepada Allah. Pasal apa? Pasal dia tak nak puasa. Ibu-ibu tidak derhaka. Ibu-ibu jangan buat nasi goreng untuk bagi dia makan. Tak boleh. Pasal apa? Nanti ibu-ibu akan juga dikira sebagai orang yang bersubhat. Jangan. Suami buat alasan, aku bukannya tak boleh puasa, aku ni ada gas tarik. Tak boleh. Dia kena belajar untuk berpuasa. Ni banyak ni. Baik itu, tuan-tuan rahmati Allah, ada seorang lelaki bertanya kepada almarhum Datuk Ahsanuddin Al-Hafiz. Saya pernah berforum dengan dia. Dia tanya, Datuk, boleh tak saya buat tahlil untuk mak ayah saya yang sudah lama meninggal dunia? Almarhum Datuk Ahsanuddin Al-Hafiz bertanya, mak ayah ada akaun akhirat tak? Sudah. Dia tak faham. Akaun akhirat tu apa maksud Datuk? Akaun akhirat, nombor akaun itu 24434. Ini bukan nombor ekor, tuan-tuan. Jangan pergi tikam nombor ekor pula. Cantik nombor ni. 24434. Apa itu? 2 solat subuh 2 rakaat. 4 solat zuhur 4 rakaat. 4 lagi solat asar 4 rakaat. 3 solat maghrib 3 rakaat. 4 lagi isyak, solat isyak 4 rakaat. Kalau ada akaun akhirat, baca, insya-Allah makbulun indallah, sampai kita punya bacaan tahlil tu. Tapi kalau ayah ni jenis tak semayang, ayah ni tak ada akaun akhirat, tak payahlah baca, sia-sia. Allah takkan terima. Sebab Nabi SAW menyatakan, awalu ma yu'asabu yaumul qiyamah as-salah. Pertama sekali yang Allah Ta'ala akan kira di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, ialah salat. Salat. In saluhat, kalau okey solat dia, maka Allah terima amalan-amalan yang lain. Tapi kalau solat dia itu fasadat, rosak, Allah tak akan terima amalan-amalan yang lain. Solat tu dulu. Walaupun dia banyak bersedekah, walaupun dia banyak membuat kebajikan, walaupun dia banyak mengeluarkan zakat, Allah tak terima. Pasal apa? Allah tengok solat tu dulu. Baik itu ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, solat itu adalah tiang agama. Salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama. Sebab itu
kita kena maklum benda-benda yang sebegini. Baik, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Ya ummatal Islam, ini tafsir dia ya. Qad ju'iltum khairal umami wa akramaha 'ala Allah. Wahai umat Islam, sesungguhnya dijadikan kamu ini sebagai sebaik-baik umat dan semulia-mulia umat di sisi Allah. Li'asbabin an'amallahu biha alaikum. Apa sebab? Kerana Allah Ta'ala menjadikan ini nikmat kepada kamu. Fatamayyaztum wa quftum min sabaqikum man sabaqikum wa antum af'un nas linnas. Apabila kita ini menjadi umat Islam, maka kita ni adalah sebaik-baik umat, dan kita menjadi orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebab itu Nabi menyatakan ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai ialah orang yang bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'malu ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu 'alal muslim. Dan orang yang paling Allah cinta dengan perbuatan-perbuatan ini apa dia? Iaitu kita mengembirakan seseorang itu. Mengembirakan seseorang itu. Ini tuan-tuan, jangan kita bagi orang stres. Jangan kita bagi orang macam bengang dengan kita. Tak boleh. Orang yang berakhlak mulia ini, orang Muslim ini berakhlak mulia, jangan bagi orang benci dengan kita. Saya teringat tuan-tuan, apabila ada satu masjid, tak mau sebutlah masjid mana, tapi di Ipoh lah. Apabila jemaah ni tanya dengan pengurusi, dia kata, apa ni, apa banyak sangat pengajian ni, aduh. Tu pengurusi pun jawab, apa nak macam mana, banyak sangat pengurusi, kalau bagilah senggang sikit. Jadi tuan-tuan, 3 hari, sebulan tu 12 hari tak ada pengajian. Ni 12 hari tak ada pengajian tuan-tuan. Patutnya pengajian ini adalah wajib, tapi dia orang rasa macam stres, macam tension. Bila tak ada pengajian ni tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka duduk di beranda masjid tu dengan baju pun tak pakai. Ni baju Melayu dia tanggai, panas hangat pijo ni, dia pun kibah dengan baju Melayu. Kemudian dia mengumpat. Ni yang takut ni, al-ghibah, mengumpat. Apa kata dia? Aku tengok Pak Imam tu udah 3 hari duduk di masjid ni, nak ngumpat. Lepas tu kata seorang sahabat lagi, dia qiyamul lail kot. Qiyamul lail apa? Aku tengok dia bawa banyak beg ni. Qiyamul lail apa benda? Tuan-tuan nampak tak? Mengumpat tu. Ya, mengumpat. Al-ghibah kan lagi baik kalau mengaji, kan lagi baik, banyak pahala yang dapat. Dia mengumpat tuan-tuan. Lepas tu seorang lagi sahabat kata, oi, mesti kena alau dik bini tu. Ni mesti dia kata nak kahwin seorang lagi ni. Itulah pasalnya. Mengumpat. Bila mengumpat ni tuan-tuan, maka dosanya itu adalah amat besar. Saya teringat tuan-tuan, masa saya di Izzuddin, masa tu saya jadi ketua wadan. Sebelum tu guru disiplin. Jadi tuan-tuan mati Allah, ada seorang budak form 1 ni, tengok sorban besar ni, duduk depan. Budak form 1 memang macam tu tuan-tuan, duduk depan dongok tengok aku. Jadi saya bagi tahu,
ada hadis Nabi yang menyatakan pertama sekali orang yang Allah azab dalam kubur ini siapa dia? Yang pertama orang yang suka mengandu domba yang menghasut. Yang kedua yang diazab dalam kubur itu siapa dia? Ialah orang yang tidak bersih daripada istinja dia. Nabi SAW pergi ke kubur tersebut, dia ambil daun tamar yang masih basah itu, lalu diletakkan kedua-dua kubur itu, lalu dia berdoa agar diringankan azab ni dalam kubur ni. Habis saya ceramah tuan-tuan, minggu depan tu kata budak tu, ustaz, saya dengar apa ustaz cakap tu, saya rasa takut sangat-sangat kalau saya ni istinja ni tidak betul. Saya kata baguslah. Tak apa cerita kamu ni? Gini ustaz, ada satu malam tu saya perut memulai-mulai sangat. Memang nak tercirit ustaz. Saya kejut kawan. Jomlah teman aku. Kawan kata bla bla bla, aku nak tidur ni. Tak usah kacau aku lah. Dia pun pergi sorang-sorang. Tandas tu di tengah-tengah tuan-tuan. Dia pergi sorang-sorang, dia buka lampu. Lampu pun macam malas nak menyala tuan-tuan. Dia kata, ustaz, kesakitan mengatasi ketakutan. Kesakitan, dah sakit perut sangat ni nak cirit ni, dia kata mengatasi ketakutan. Lalu dia pun pergilah masuk dalam jamban tu, jamban bertenggung. Dia melepaskan apa yang patut dilepaskan, kemudian datang balik ketakutan tu. Dia kata, masa tu ustaz, saya pun berdehem lah. Aham. Tiba-tiba sebelah saya ada orang berdehem juga. Aham. Sudah. Siapa pula berdehem ni? Saya kata dekat dia, bergaung kot. Ekor kan bergaung tu, tandas tu. Dah ustaz, saya berdiam lagi, sebelah ni berdiam juga. Aham, sudah. Saya ingat kot ada yang menyakat saya ni ustaz. Saya tolak pintu satu-satu. Tolak. Ya Allah ustaz, tak ada orang ustaz. Siapa yang berdiam tadi ni? Saya pun cabut, basuh berak pun tak sempat. Saya kata ni yang kena azab ni dalam kubur ni, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, manusia yang paling bermanfaat kepada manusia ni apa dia tuan-tuan? Ialah orang yang selalu memberikan bantuan kepada manusia yang lain. Ataupun tuan-tuan idqalis surur, memasukkan instant happiness dalam hati orang lain. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita tak boleh bercakap benda-benda yang kasar. Kita tak boleh menyindir. Itu bukan akhlak Islam. Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata benda-benda yang baik. Kullul khair, kalimatul khair. Jangan bercakap benda-benda yang jahat. Kalau tidak, liyasmut, diam. Itu lagi baik. Tapi dia berkata orang pendiam ni lah sedar-sedar kahwin dua. Yang penting ya. Yang ibu buat. Sedar-sedar kahwin dua je yang kahwin yang diam ni memang. Macam saya cakap dengar-dengar ni tak berani. Isteri kata, kahwin, aku kerat, kamu karau. Dengar itu tak berani. Bukan takut bini menakutkan kita.
Rahmati Allah. Sebab itu kata Nabi, lebih baik kita diam. Sebab bila bercakap ni banyak kesalahan yang kita buat. Ya, diam, jangan bercakap. Ya, saya teringat ada satu orang ni, si pakar motivasi, dia cerita. Dia pergi ke klinik, ya, pergi klinik. Dia tengok dia berdua je, ada seorang lagi tu, muka stres je. Ni ramah. Jadi dia tanyalah, datang seorang je ke? Kawan ni malas nak jawab. Seorang. Kenapa isteri tak datang sama? Dah bercerai. Dah bercerai tuan-tuan. Ni kata ni lebih baik diam. Dah bercerai. Tapi dia nak ramah juga lagi. Anak apa orang? Dah bercerai tak adalah anak. Bodoh. Ini dia. Sebab itu Nabi kata adalah lebih baik kita diam daripada kita bercakap banyak. Pasal apa? Kadang-kadang kita boleh melupakan hati seseorang. Au yakshifu anhu kurbatan. Ni man nafasa mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasahu Allah Ta'ala kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan sesak hambanya, maka Allah SWT akan melepaskan sesaknya di hari akhirat besok, tuan-tuan. Sebab itu orang Islam ini akhlaknya mesti baik. Dan barang siapa yang melepaskan sesak hamba ni, saya ingat tuan-tuan, ada seorang lelaki, dia nak pergi satu pejabat di Ipoh lah. Jadi terhormati Allah, dia tanya dengan pion. Pion ni kerani lah. Dia tanya, saya ni dah 2 tahun ulang alik nak tengok saya punya fail tu macam mana, dah dilulus ke belum. Oh, kerani tu kata, fail encik bawah sekali, 17 harakat bunyinya, bawah sekali. Dia pun berputus asa. Lalu dia jumpa sahabat dia, broker tanah. Okeylah. Broker tu kata, Mika pun sembang ngalio je. Ulur lah sampoi, dalam tu paling busuk RM500. Tahu pejabat apa ulur sini sampai tu paling busuk, dalam tu ada RM500 bagi. Kata sahabat ni, bukankah Nabi dah bersabda, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang memberi rasuah, yang menerima rasuah, kedua-duanya akan berada dalam api neraka. Kata broker ni, lah ini untuk memudahkan urusan kita. Sahabat dia kata, ya tak ya juga ya. Udah. Besoknya dia ulur 500 tu dalam sampai surat, tolak slow-slow pada kerani tu. Kerani tu kata, okey encik, datang pukul 3, fail siap. Nampak tak tuan-tuan? Orang Melayu yang rosak hatinya, yang rosak akhlaknya, yang paling banyak menerima rasuah ialah orang Melayu. Sebab itu tata rahmati Allah, kita janganlah ambil rasuah ni. Sebab Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Au yaqdi anhu dainan, atau kita melunaskan saudara kita punya hutang. Nabi SAW tidak akan mensolatkan jenazah kalau orang itu ada hutang. Sehinggalah ada orang-orang kaya yang menyatakan, ya Rasulullah, aku akan membayarkan hutang dia. Barulah Nabi solatkan jenazah. Kita pun tuan-tuan, janganlah buat-buat lupa hutang.
Baik itu dalam firman Allah, apa dia, wal yaktub bainakum katibum bil adl, apabila ya sampai masa kita ni nak berhutang, maka hendaklah ada seorang tukang tulis. Ya, ada seorang tukang tulis, yang tukang tulis ni akan mencatatkan. Kemudian ada 2 orang saksi yang mengesahkan, supaya orang ini buat-buat lupa. Dia tak buat-buat lupa. Kadang bila kita tanya, bila nak bayar hutang aku RM5,000, adakah aku hutang? Ni dia surat dia. Dah ada surat dia. Kamu ni dah ada dah perjanjian kita kan. Dah ada dah tukang tulis dah. Dah 2 orang saksi kan. Kamu kena bayar hutang aku. Pasal apa? Kebanyakan kita ni buat-buat lupa yang kita ini sudah berhutang. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hutang ini adalah sesuatu yang wajib kita bayar. Au tatrudu anhu jau'an, atau kita menghilangkan lapar daripada orang. Sekarang ni tuan-tuan, kita tengok B40, kesian. Harga beras sekarang ni pun udah naik. Allahu Rabbi. Beras tempatan ni tuan-tuan, kalau dulu RM29, 30 sen lebih kurang. Sekarang ni tuan-tuan dah naik RM40. Dia kata mahal dah ni. Bukan itu saja tuan-tuan, harga telur pun naik. Yang murah telur sendiri je. Bukan lagi tuan-tuan apa dia, ya, ayamnya, itunya, ininya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bagi golongan yang B40 ni, golongan yang tak ada sumber pendapatan yang tetap ini, akan terkesan. Akan terkesan tuan-tuan. Macam saya ni kaki tangan kerajaan, okeylah tuan-tuan, boleh je bayar kan. Tetapi bagi mereka yang susah ni, yang fakir, yang miskin ni tuan-tuan, macam mana yang hidup mereka kais pagi makan pagi, sudah tentulah mereka akan terkesan dengan perkara-perkara sebegini. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau boleh kita yang banyak duit ni bantu mereka-mereka yang dalam kesusahan ini. Tatrudu jau'an, menghilangkan rasa lapar mereka ini. Cuba tanya Ustaz Haji Sobri, bil letrik pusat ma'had dakwah Islamiyah ni berapa gamaknya Ustaz? Berapa gamak bil letrik? Ada 800? 3,000, Masya Allah, tinggi tu 3,000. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang ada duit, tak payah bagi banyak, RM50 pun tak apa, supaya dianya menjadi sedekah jariyah, sedekatun jariyah, sedekah yang berjalan sentiasa pahalanya. Bantu Ustaz Haji Sabri kita ini, bagi RM50 pun tak apa. Kalau ramai-ramai pakat bantu Ustaz Sabri untuk bayar bil elektrik, bayar pengurusan penyelenggaraan. Sebab itu Allah sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, umpama orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Kamasali habbatin ambatas sab'a sanabil, seumpama biji benih yang menumbuhkan sepohon pokok. Pada setiap pokok itu ada 7 dahan, dan setiap dahan itu ada 100 ranting. Ini orang yang membelanjakan duit dia pada jalan Allah, maka orang ini akan mendapat sedekah jariyah
yang cukup hebat. Jangan kedekut. Kita rasa kedekut itu boleh menjimatkan ekonomi. Tidak akan musnah harta kalau kita kedekut, tuan-tuan. Ya, kalau kita berinfak kepada ma'had ini, Allah Ta'ala akan berikan beberapa perkara. Tuan, Nabi menyatakan falyasir rahimah. Barang siapa yang tak Allah bukakan rezeki dia, sambungkanlah silaturahim. Dia sambung silaturahim ni, tuan-tuan, Allah beri kepadanya beberapa perkara. Pertama, ayutawila umrahu, Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia. Patut kita meninggal pukul 12 tepat, tapi Allah extend umur dia, tuan-tuan. Allah panjangkan umur dia, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi dia tak jadi mati pukul 12. Malaikat Israel nak datang cabut nyawa dia tak jadi mati. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia menyambungkan silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyawasha'allahu rizqahu, Allah Ta'ala akan mudahkan rezeki dia. Siapa sambungkan silaturahim ni, tuan-tuan, siapa yang membantu ma'had ini, Allah akan berikan kepada dia rezeki. Bersedekah tidak akan menjadikan kita fakir, tuan-tuan. Bersedekah, saya ulang balik, tidak akan menjadikan kita fakir. Allah buka rezeki kita. Ustaz, saya dah pencen, Ustaz. Ya, dah pencen pun. Tak ndakah kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah walaupun dah pencen? Ustaz, pencen saya bukan banyak, Ustaz. Pencen saya ada dalam 200 lebih je. Ayah saya pencen askar. Memang tak banyak lah pencen dia, tuan-tuan. Tapi apa salah kita peruntukkan paling tidak RM50 pun tak mengapa, tuan-tuan. Ibu-ibu, bapa-bapa, kita infak pada ma'had ini, tak ada masalah. Supaya dia menjadi sedekatin jariah kita, sedekah jariah kita. Walaupun kita dah mati, pahala itu tetap berjalan masuk dalam akaun akhirat. Yang pertama tadi panjang umur, yang kedua tadi Allah berikan rezeki yang banyak, yang ketiga wal afiyah, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ini kesihatan yang baik. Saya, tuan-tuan, mengidap kencing manis dah 5 tahun. Memang, ya. Bila jumpa doktor pakar kata, Ustaz, tinggi ni, Ustaz, 9 ni tinggi. Saya kata okey lah. Dulu saya 25 bacaan dia, tuan-tuan. Ada kala sekali tu langsung tak boleh baca dah. Saya kata 9 okey lah. Tinggi ni, Ustaz. Habis tu nak macam mana? Ustaz kena jadikan 5 ataupun 6. Tu dia 5 ataupun 6. Aku makan polisterol lah, jawab. Ni doktor. Doktor, tuan-tuan, dia saja nak exaggerate kita, saja nak bagi kita ni takut, saja nak bagi kita ni risau, saja nak bagi kita ni stres. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, doktor ni suruh kita jangan makan banyak. Jangan makan banyak. Ni kata ada apa? Ada nasi kambing apa, Ustaz? Tak tahu ya. Ya saja je, menyakat ya. Ya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ya. Allah Ta'ala kita doakan berikan afiah, insya-Allah, kesihatan kepada kita. Sebab tu kata Anas bin Malik, Nabi selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini. Apa dia, tuan-tuan, di dunia ini? Apa maksud dia? Berikan kami di dunia ini keampunan-Mu. Berikan kami di dunia ini kesihatan.
Saya tengok Ustaz Haji Sabri rupanya dialisis ya. Dialisis. Tuan-tuan ya, kita doakan ya Ustaz Haji Sabri, Allah Ta'ala permudahkan urusannya kembali pulih sedia seperti sedia kala. Dialisis ni tuan-tuan memanglah ya, dia kalau nak pergi itu pun 3 kali seminggu ya, jenuh nak dialisis ni. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, bila dialisis dia kena rehat banyak, dia tak boleh berjalan ke mana ke sana kemari. Pasal orang dialisis ni memang begitulah keadaan dia. Sebab itu dalam doa ini Nabi kata, berikan kami pertama keampunanmu ya Allah, yang kedua apa dia, afiah, agar kami diberikan kesihatan. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat nanti ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami daripada azab api neraka Jahannam-Mu. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu syair Abu Nawas yang kumpulan Raihan selalu nyanyi, ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jaim. Ini suatu rojak, bukan rojak apa semua. Rojak ni maksud dia tuan-tuan, ya Allah, aku tidak layak untuk masuk ke syurga Firdaus-Mu ya Allah, tetapi aku tidak pula mampu menanggung azab neraka Jahannam-Mu ya Allah, fa'abli taubatan. Maka aku ini ya Allah, orang yang bertaubat ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu ya Allah, jangan Kau masukkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ni harapan kita tuan-tuan. Sebab tu bila sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau telah ditetapkan amalan kita itu, maknanya kita masuk neraka, dah ditetapkan qada dan qadar mengatakan kita ahli neraka, buat apa lagi kita beribadat? Nabi SAW menjawab, fabda minal an, maka mulalah daripada sekarang membuat amalan ahli syurga, insya-Allah masuk ke dalam syurga. Jangan stay masih membuat maksiat, memang neraka lah tempat dia. Mulakan sekarang apa dia, membuat amalan ahli syurga. Sebab itu ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, zakat jangan tak buat, haji, siapa yang boleh pergi haji tu sekarang ni dengar cerita haji makin susah. Kalau umur-umur yang dah tua-tua tu memang tak boleh pergi haji dah ya. Apalagi terhormati Allah nak menemani kita dalam kubur ni, apa dia? Bacalah Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apalagi terhormati Allah berzikir, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Semua itu akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Dan insya-Allah Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan bidadari-bidadari duduk di atas sofa, bukan sofa dunia yang kita beli kot memot tu, tidak. Atas sofa tuan-tuan, sambil sandar menyandar,
Sambil sandar menyandar, kita tengok muka isteri kita ni sambil meleku kopi tu, tengok. Isteri pula tengok muka kita, bang, kenapa tengok muka saya, bang? Aku tengok muka awak makin cantik. Dalam syurga, umur kita disebut oleh ulama tafsir semua 30 tahun. Bukan belasan tahun ya, 30 tahun. Muka lawa. Kalau ibu dulu ya, lubang hidung apa terowong menora tu, dia makin lawa, jadi mancung. Wallahu rabbi, ya boleh sangkut baju. Tuan-tuan, ini nikmat di dalam syurga. Walahum ma yad'un, dalam syurga ini minta apa saja Allah Ta'ala akan makbulkan. Ada anak murid saya tanya, Ustaz, dalam syurga ada durian tak? Oh, soalan. Saya kata ada, tapi tak mangkuk macam durian kebun kamu. Ada dalam syurga, sebab dalam syurga itu walahum ma yad'un, mintalah apa saja kamu akan dapat. Ini nikmat dalam syurga. Dalam syurga tak ada dah koja. Dalam syurga tak ada dah cemburu. Dalam syurga tempat untuk kita beristirahat, untuk kita menikmati apa jua di dalam syurga. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada pagi ini, kuliah duha ini, dapat memberi semangat kepada kita, insya-Allah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberkati majlis kuliah duha ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala. Ya Allah, angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu, ya Allah. Jangan Kau umumkan bala itu ke atas kami, walaupun ada di antara mereka yang membuat maksiat kepada-Mu, ya Allah. Jangan Kau kenakan bala itu ke atas kami, kerana kami orang yang salat, yang rukuk dan sujud kepada-Mu, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.